Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ibarat jatuh ditimpa tangga, secara bersendirian dia tidak mampu bergerak dengan sempurna, ditambah dengan keadaan anak tunggal yang terpaksa dibedah akibat tulang pinggul yang terkeluar. Itu nasib dialami Rozana Zainuddin, 29 tahun, orang kelainan upaya OKU yang lumpuh dari paras pinggang selepas menghidap saraf otot. Dia terpaksa menumpang di rumah ibunya di Kampung Lundang, Kota Baru kerana tidak mampu menjaga anak Huratul Ain Muhammad Izan, 2 tahun, yang kini terlantar selepas menjalani pembedahan memotong tulang pinggul di Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian sejak sebulan lalu. Malah dia sendiri tidak boleh berjalan, hanya mampu mengesok dan merangkak. Anak saya sakit, perlu ke sedikit rawatan, lepas tu perlu ke pakai duit untuk belajar rawatan dia. Lepas tu makan minum dia. Kalau boleh kak, nak minta sedikit bantuan lah daripada mana-mana pihak. Buat ini menolong anak dengan cucu saya tu. Kalau boleh. Suami Rozana yang juga OKU, kudun tangan kiri dan bekerja sebagai buruh di Negeri Sembilan tidak mampu untuk menyara keluarga kerana pendapatan yang terhad. Sebelum ini, Rozana pernah menerima bantuan daripada JKM Negeri Sembilan, tetapi bantuan itu dihentikan selepas dia berpindah ke Kota Baru. Orang ramai yang ingin menghulurkan bantuan boleh menghubungi Rozana menerusi nombor 017-3867-441 atau terus ke akaunnya melalui Bank Simpanan Nasional BSN 05-100-0006-2615. Kalau sebelum ini perasaan bimbang menyelubungi petani berikutan kemarau dan masalah air menyebabkan padi mereka musnah, namun kini mereka kembali bersemangat untuk terus menabur keringat di bendang dengan adanya bantuan PAM mudah alih untuk mengairi sawah. Kemudahan PAM hasil keprihatinan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang turun padang meninjau masalah memberi sinar baru kepada petani terlibat. Jadi padi itu itulah sikit nampak pulih ke. Kita alhamdulillah lah. Tunggu dia mau bagi depan tunggu itu. Alhamdulillah lah. Rasa syukur lah. Padi pun dapat pulih dalam keadaan air ke. Dia bawa ni muka tanam aku. Jadi boleh nak buat baju ke apa dah lah. Sekat buah anjir ni nampak ada perubahan lah padi tu. Bolehlah kita buat kerja semula tu. Sementara itu, Ketua Pegawai Pusat Kemajuan Peladang Kota Baru Selatan Rahim Isa berkata 80 buah PAM diagih secara berperingkat melibatkan 15,000 petani di kawasan ini. Kapasiti ni backwalk PAM ni adalah 1.7 kaki padu per saat. Mana dia boleh mengairi benda seluas 50 hektar. Isnin lalu, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menyalur peruntukan segera RM400,000 bagi membeli lebih 300 PAM mudah alih untuk membantu petani di Kelantan mengepam air ke sawah yang kekeringan akibat musim kemarau sekarang. PAM yang diagih kepada unit peladang pertubuhan peladang kawasan PPK akan digunakan untuk mengepam air dari tali air ke parit jejari sebelum memasuki sawah. Program Jelajah Bakti Peers Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Kelantan antara pendekatan terbaik dilakukan universiti itu untuk menerapkan jati diri dalam kalangan mahasiswa selain prihatin terhadap masyarakat. Timbalan Rektor UiTM Kelantan Muhammad Syukri Saleh berkata, menerusi program Operasi Khidmat Masyarakat 2014 yang dilaksanakan Kelab Peers, sedikit sebanyak memberi implikasi kepada mahasiswa untuk menterjemah ilmu dan pengalaman yang dipelajari di universiti kepada masyarakat. Ia turut memberi pendedahan kepada pelajar merasai sendiri suasana kehidupan di kalangan masyarakat. Ceramah motivasi dan menyelami isi hati penghuni Nur City Centre yang menghidap AIDS serta penghuni Rumah Serikaya
kenangan memberi pengalaman baru kepada pelajar. Dan semoga apa yang dilakukan ini akan menjadi contoh teladan kepada ahli masyarakat keseluruhannya. Maksudnya pembawakan itu dibawa oleh pelajar universiti dan ini menjadi contoh. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media Majlis Perasmian Penutupan Program Berkenaan di Pengkalan Cepa. Majlis Perasmian disempurnakan Ketua UMNO Bahagian Pengkalan Cepa, Zaluzi Sulaiman. Sementara itu, para pelajar yang ditemui menyifatkan pengalaman kali ini menakjubkan kerana mereka sempat bermalam di rumah ibu tunggal dan anak yang menghidap HIV/AIDS. Program yang kita buat kat situ dapat merubah persepsi masyarakat terhadap pesakit-pesakit HIV ni. Kebanyakan orang fikir penyakit HIV ni cepat berjangkit. Sedangkan kita orang tidur dekat situ 2 hari 1 malam. Kita orang tak ada rasa risau. Di sini kami memupuk semangat kerjasama di dalam satu pasukan dan membentuk satu tim yang sangat kuat. Program selama 3 hari 2 malam ini melibatkan 48 pelajar kelab berkenaan daripada pelbagai fakulti di UiTM. Paparan tadi mengakhiri sumbangan bahan berita wilayah dari Kota Baru. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Silakan.